Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu bersama saya Farida Amiratul. Bermula awal Julai ini, kami telah bersiaran setiap Sabtu bagi memberikan liputan lebih menyeluruh sepanjang minggu. Kita mulakan dengan berita utama minggu ini. Dewan Rakyat pada Khamis meluluskan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Kurungan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti dengan majoriti melebihi 2/3. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun sewaktu membacakan keputusan itu berkata seramai 209 ahli Dewan Rakyat bersetuju manakala 11 lagi tidak hadir. Menurut kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebelum ini, apabila RUU diluluskan akan diadakan sesi libat urus bersama ahli Dewan Negara pada 8 Ogos 2022. Terdahulu ketika menggulung RUU tersebut, Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong berkata, jawatan kuasa pilihan khas memutuskan bahawa ahli Dewan Rakyat yang keluar dari suatu parti politik dalam suatu gabungan dan menyertai parti politik yang lain dalam parti gabungan yang sama atau berbeza, maka ahli Dewan Rakyat tersebut terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan perlu mengosongkan kerusi. Dalam hal tersebut, Wan Junaidi berkata ahli Dewan Rakyat yang merupakan direct members of the coalition party yang berdaftar di bawah Undang-Undang Persekutuan akan dianggap bertukar parti jika beliau keluar daripada gabungan tersebut. Beliau juga turut menyentuh mengenai persoalan mengenai kedudukan ahli Dewan Rakyat sekiranya parti-parti politik diwakili keluar dari gabungan dan menyertai gabungan lain. Merujuk mengenai situasi sekiranya seorang ahli Dewan Rakyat mempunyai prinsip yang bertentangan dengan prinsip parti politik yang diwakilinya, Wan Junaidi berkata ia bergantung kepada peruntukan perlembagaan parti itu sendiri bagi menentukan tindakan terhadap ahli Dewan Rakyat tersebut. Pada 13 Julai lepas, Wan Junaidi dilaporkan sebagai berkata bacaan kali pertama di Dewan Negara adalah pada 9 Ogos 2022, diikuti bacaan kedua pada 10 Ogos 2022. Hingga 26 Ogos 2022 untuk diperkenankan dan pewartaannya dijangka bakal dibuat di antara 29 Ogos hingga 2 September 2022. Antara berita baik buat rakyat Selangor. Rancangan Selangor pertama RS1 buat julung kalinya dibentang di Dewan Negeri yang merangkumi pertumbuhan ekonomi menjelang tahun 2025. Ianya adalah iltizam kerajaan negeri untuk mencapai sumbangan 30% dalam keluaran dalam negara kasar KDNK meliputi aspek infrastruktur, sosial dan kelestarian alam sekitar. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, 9 sektor dikenal pasti untuk memacu ekonomi negeri yang harus merangkumi cabaran seperti perumahan mampu milik, penyampaian perkhidmatan kerajaan yang efisien berteraskan konsep negeri berdaya huni. Kata beliau, RS1 meletakkan 14 petunjuk makro sebagai indikator pencapaian keseluruhan kepada tema strategik rancangan itu bagi memastikan strategi dan inisiatif yang dilaksanakan dapat dinilai dari segi kejayaannya. Menurutnya, pelan pembangunan wilayah ini turut merangkumi pembangunan serantau bersepadu di Selangor Selatan Idris, pembangunan kawasan Sabak Bernam Sabda serta zon pembangunan ekonomi Selangor Maritime Gateway ZPESMG. Dalam pada itu, sebanyak 1.9 bilion ringgit diperuntukkan khusus untuk menjana pertumbuhan ekonomi di daerah Sabak Bernam meliputi kawasan seluas 1,317 hektar ini dianggarkan akan memberi pulangan hasil sebanyak 248 juta ringgit setahun daripada aktiviti teras ekonomi serta mampu mewujudkan 3,600 peluang pekerjaan. Untuk rekod, sejak tahun 2015 hingga 2020, sektor pertanian di Selangor mencatatkan perkembangan sebanyak 3% bagi setiap tahun. Malah, ia terus berkembang meskipun ketika negara berdepan ancaman penularan wabak COVID-19. Berita seterusnya. Tenaga Nasional Berhad TNB memberi jaminan bahawa bekalan elektrik di negara berada dalam keadaan stabil.
Ketua Pegawai Eksekutif TNB Datuk Baharin Din berkata, pihaknya dapat menyelesaikan masalah gangguan dalam tempoh wajar. Malah ada kawasan yang pulih seawal 20 minit selepas terputus bekalan. Beliau juga menjelaskan bahawa kejadian yang berpunca daripada kerosakan di pencawang masuk utama PMU Yong Peng North Johor itu adalah kes terpencil dan kepantasan pemulihan bekalan menggambarkan tahap daya harap rangkaian sistem bekalan TNB. Baharin turut memberi komitmen bahawa TNB akan terus menyediakan bekalan elektrik yang berdaya harap dengan sentiasa menyelenggara dan membuat pelaburan bagi meningkatkan keupayaan sistemnya. Dalam kenyataan sama, beliau turut memohon maaf kepada pengguna yang terlibat dengan gangguan bekalan itu dan TNB akan menjalankan siasatan terperinci bersama pihak Suruhanjaya Tenaga ST bagi mengambil langkah-langkah pencegahan dan usaha penambahbaikan. Terdahulu, bekalan elektrik di beberapa kawasan di Lembah Kelang dan beberapa negeri dilaporkan terputus bermula pada jam 12.39 tengah hari Rabu dengan kehilangan beban sebanyak 2.2 gigawatt iaitu 10% daripada keseluruhan permintaan bekalan di Semenanjung Malaysia. Antara kawasan yang terjejas ialah Bangi, Serdang, Ampang, Shah Alam, Subang, Pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan beberapa negeri di Semenanjung Malaysia termasuk Kedah, Negeri Sembilan dan Pahang. Selain itu, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur turut dilaporkan bergelap sebelum bekalan elektrik pulih secara beransur-ansur mengikut lokasi di lapangan terbang itu kira-kira 5 minit kemudian. Kita ke berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Ipoh menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dengan 2 sebatan terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tronoh, Paul Yong Chu Kiong selepas didapati bersalah merogol pembantu rumahnya seorang warga Indonesia 3 tahun lalu. Hakim Datuk Abdul Wahab Mohamed menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan permohonan peguam mewakili tertuduh Datuk Rajpal Singh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman itu sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin selain dokumen perjalanan iaitu pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Hakim ketika menjatuhkan hukuman berkata, sebagai majikan, tertuduh sepatutnya melindungi mangsa, lebih-lebih lagi mangsa merupakan seorang warga asing yang datang untuk mencari rezeki. Terdahulu, Rajpal memohon mahkamah mengenakan hukuman minima dan mengenepikan hukuman sebatan kerana tertuduh banyak berjasa kepada masyarakat sepanjang menjadi adun selama 9 tahun. Katanya tertuduh juga menyara seorang isteri yang tidak bekerja di samping 4 anak yang masih belajar. Bagaimanapun, pengarah pendakwaan Negeri Perak Azlina Razdi memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal kerana kesalahan serius dan meragut maruah mangsa sehingga menyebabkannya trauma. Sementara itu, Setiausaha Pertama Kedutaan Indonesia ke Malaysia, Junjungan Sigalingging berkata, pihaknya berpuas hati dengan keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan itu membuktikan sistem perundangan Malaysia mampu memberi keadilan. Dewan Rakyat pada Selasa meluluskan usul pelanjutan Subseksyen 4-5 Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Akta 747 untuk terus berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun lagi mulai 31 Julai ini. Usul tersebut dibentangkan semula oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin selepas Dewan Rakyat pada minggu lalu meluluskan usul membatalkan keputusan Dewan pada 23 Mac lepas. Usul Subseksyen 4-5 SOSMA itu diluluskan selepas undi belah bahagian dengan menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, 88 ahli parlimen tidak bersetuju, manakala 21 lagi ahli parlimen tidak hadir. Hamzah ketika sesi penggulungan menafikan dakwaan bahawa subseksyen berkenaan adalah satu akta yang zalim. Sebelum itu, beliau berkata subseksyen itu perlu dilanjutkan bagi memberi tempoh mencukupi untuk polis melengkapkan siasatan dalam usaha menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan ketenteraman awam. Katanya lanjutan masa itu diperlukan polis bagi mendapatkan keterangan daripada individu ditahan ketika pengumpulan bukti bagi tujuan pendakwaan termasuk pengesanan rakan subahat yang masih bebas.
Bagaimanapun Hamzah menegaskan Subseksyen 4-5 SOSMA turut memberikan keadilan kepada orang yang ditahan dalam mendapatkan hak dari segi undang-undang dan ia tidak boleh disamakan dengan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Usul itu melalui undi belah bahagian yang menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju manakala 88 tidak bersetuju dan 21 tidak hadir. Berita seterusnya mengenai bekalan ubat yang berkurangan di pasaran. Isu kekurangan ubat-ubatan dijangka pulih menjelang suku keempat tahun ini, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau berkata Kementerian Kesihatan KKM merancang pelbagai inisiatif bagi memastikan isu terbabit ditangani, antaranya menggalakkan syarikat farmaseutical tempatan mengeluarkan ubat-ubatan sendiri termasuk bahan aktif farmaseutical API melalui kerjasama awam swasta. Menurutnya lagi, permintaan yang tinggi ini menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan bagi beberapa jenis ubat-ubatan walaupun pengeluarannya ditingkatkan oleh pengilang tempatan. Khairi juga berkata kerajaan sentiasa pantau harga di pasaran dan terkini kerajaan setuju stok penimbal daripada kerajaan sendiri dilepaskan untuk dijual kepada pasaran. Beliau berkata sejak 22 Julai lalu, KKM sudah menerima pesanan daripada 220 hospital dan klinik swasta bagi mendapatkan bekalan berkenaan. Terdahulu terdapat peningkatan permintaan mendadak ubat-ubatan untuk rawatan penyakit seperti demam, selsema dan batuk menyebabkan penjualan bagi ubat paracetamol meningkat sehingga 238% bagi suku pertama 2022 berbanding data jualan suku pertama bagi tahun sebelumnya. Berita seterusnya mengenai 24 individu libat himpunan turun dipanggil polis untuk beri keterangan. Seramai 24 individu yang terlibat dalam himpunan turun memberi keterangan di Ibu Pejabat Daerah IPD Dangwangi dalam 2 sesi berasingan pada Selasa dan Rabu. Kesemua individu terbabit memberi keterangan terhadap pihak polis berhubung protes himpunan di hadapan Pusat Beli Belah Sogo Kuala Lumpur. Antara yang hadir pada Selasa adalah Ketua AMK Adam Adli, Adun Ketari Yang Shefura Othman dan aktivis politik Mandip Singh. Manakala pada hari Rabu pula Adun Puteri Wangsa Amira Aisyah dan Peguam Dr. Tanusha turut hadir memberi keterangan. Ketua Polis Daerah Dangwangi, Asisten Komisioner Nur Delhan Yahya memaklumkan polis membuka satu kertas siasatan terhadap himpunan turun yang diadakan di sekitar Sogo Kuala Lumpur Sabtu lalu. Jelasnya perhimpunan yang berlangsung selama 1 jam itu didapati tidak mematuhi peruntukan undang-undang dan dihadiri kira-kira 100 individu terdiri daripada mahasiswa serta ahli politik. Terdahulu peserta himpunan turun harga barang berarak ke Dataran Merdeka gagal selepas mereka disekat polis di Jalan Tunku Abdul Rahman. Himpunan yang bermula jam 2 petang dan dihadiri kira-kira 100 peserta pada mulanya berlangsung dengan ucapan daripada beberapa wakil pemuda daripada parti politik pembangkang, ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Sambil berarak, peserta melaungkan tuntutan supaya harga barang diturunkan dan gaji menteri dikurangkan. Himpunan itu berlangsung selama setengah jam sebelum peserta mula bersurat pada jam 3.15 petang. Berita menyedihkan dari Pantai Timur. Perbuatan khianat menjadi punca 4 ekor penyu agar dewasa ditemukan mati di 4 lokasi berasingan di Terengganu bulan lalu. Pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa, Dr. Azman Ibrahim berkata, setakat ini kerajaan belum mengenal pasti pelaku yang menyebabkan penyu itu mati dan siasatan masih dijalankan. Katanya pelaku yang menyebabkan kematian penyu boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Pemeliharaan Penyu 2021 yang jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda antara RM50,000 hingga RM250,000. Beliau juga berkata siasatan bagi mengenal pasti pelaku, terutama nelayan atau pelancong sehingga menyebabkan kematian penyu masih dijalankan Jabatan Perikanan Negeri. Pada 10 Jun lalu, 3 bangkai penyu agar dewasa ditemukan di 3 lokasi sekitar daerah Kuala Nerus iaitu seberang Takir, Pengkalan Maras dan Pulau Redang.
Sabtu lalu, satu lagi bangkai penyu agar ditemukan terdampar di pantai Teluk Bidara Dungun dipercayai mati akibat unsur kianat. Global minggu ini dimulakan dengan berita gempa bumi berukuran 7.1 skala Richter yang menggegarkan Pulau Luzon di utara Filipina pada pagi 27 Julai lalu. Gempa tersebut mengakibatkan penduduk tempatan di Abra trauma dan ketakutan sehingga terpaksa bermalam di luar rumah. Gempa bumi kuat itu turut mengorbankan 4 nyawa dengan lebih 130 orang cedera. Selain itu, beberapa bangunan serta rumah penduduk turut mengalami kerosakan termasuk struktur warisan dan gereja yang sudah berusia ratusan tahun. Ahli seismologi merekodkan hampir 800 gegaran susulan akan berlaku setelah kejadian gempa itu. Filipina terdedah kepada bencana alam kerana terletak dalam kawasan Ring of Fire Pasifik yang aktif secara seismik, gunung berapi dan garis besar yang melengkung mengelilingi pinggir lautan Pasifik. Gempa bumi kerap berlaku dan terdapat purata 20 taufan setiap tahun dengan sesetengahnya mencetuskan tanah runtuh yang boleh mengakibatkan maut. Menurut laporan radio DZBB, Setiausaha Kerja Raya Manuel Banuan berkata, kini operasi pembersihan sedang dijalankan dan agensinya sudah mula mengalihkan serpihan dari jalan utama di Abra dan di daerah lain yang terjejas akibat gelongsor batu yang dicetuskan oleh gempa bumi. Pentadbir Pejabat Pertahanan Awam Ricardo Jalak juga memaklumkan bahawa beberapa bahagian Abra masih terputus bekalan elektrik dan air serta mengalami gangguan komunikasi. Hujan lebat dan keadaan cuaca melampau melanda UAE sejak beberapa hari lalu. Perdana Menterinya Muhammad Rashid Al Maktoum dan pemerintah Dubai telah mengarahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengerah pasukan penyelamat dari semua emirat berdekatan untuk membantu proses pemindahan Fujairah dan wilayah timur negara itu. Sebaik menerima arahan tersebut, tentera UAE telah menyertai operasi menyelamat di Fujairah susulan hujan lebat membanjiri emirat itu pada Khamis lalu. Kementerian Pertahanan menerusi ciapan di laman Twitter pada hari sama memaklumkan bahawa Komando Operasi Bersama UAE mengumumkan operasi Tangan Setia akan dilaksanakan untuk menyokong pihak berkuasa awam di emirat itu. Hujan lebat mengakibatkan banjir kilat di bahagian timur UAE dan beberapa rumah rosak serta kenderaan hanyut dalam arus banjir yang deras. Beberapa gambar berkenaan bencana itu tular di laman sosial, memaparkan pegawai tentera UAE membantu memindahkan penduduk yang terkandas ke tempat perlindungan yang lebih selamat. Bukan 6 tetapi 7 pingat emas mampu dibawa pulang kontingen Malaysia pada Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang membuka tirainya pada Jumaat dan akan berlangsung sehingga 8 Ogos depan. Majlis Olimpik Malaysia MOM menyasarkan 7 pingat emas ditetapkan kepada kontingen negara ke Birmingham bagi menyamai pencapaian pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia. Namun, sasaran itu terpaksa diturunkan ekoran ketiadaan pemain perseorangan badminton negara Lizzie Jia dan pemain skuash wanita S. Sivasanggari. Pada tamasya kali ini, kontingen negara diwakili 162 anggota membabitkan 104 atlet, 44 pegawai dan 13 kaki tangan. Sukan terjun, angkat berat, badminton, gym rama, bowling padang dan powerlifting antara prospek emas buat negara. Tamasya yang bermula secara rasmi di Stadium Alexander Birmingham pada Jumaat melibatkan kira-kira 6,500 atlet dari 72 negara Commonwealth. Jaguar powerlifting Bonnie diberikan tanggungjawab sebagai pembawa jalur gemilang kontingen negara di Birmingham bersama atlet squash Aifa Azman. Untuk rekod, pada tamasya di Gold Coast 2018, Malaysia menuai 7 emas menerusi sukan angkat berat, terjun, bowling padang, gimnastik dan badminton
manakala 5 perak diraih masing-masing daripada sukan badminton, gimnastik dan angkat berat. Skuad bawah 19 tahun B19 kebangsaan berpeluang meraih satu lagi gelaran musim ini apabila dijadual menyertai kejohanan B19 bola sepak remaja antarabangsa 2022 di wilayah Binh Duong, Vietnam dari 5 hingga 11 Ogos ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan memaklumkan penyertaan pasukan muda negara pada kejohanan anjuran Persekutuan Bola Sepak Vietnam itu adalah sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran sengit di pusingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun 2022 di Mongolia pada September. Pada kejohanan itu, skuad kendalian Hassan Sazali Muhammad Waras yang menjuarai kejohanan B19 AFF 2022 di Indonesia baru-baru ini akan berentap menentang Vietnam, Thailand dan Myanmar. Harimau Muda Kebangsaan dijadual bertemu Thailand pada 5 Ogos, manakala Vietnam pada 7 Ogos dan menutup kempen saingan dengan berdepan Myanmar pada 9 Ogos depan. Sebanyak 20 pemain disenaraikan Hassan Sazali untuk mengikuti kem latihan pusat bermula Selasa depan. Daripada senarai itu, beliau hanya mengekalkan 6 pemain dari skuad yang menjuarai kejohanan B19 AFF. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Bintang bola sepak Cristiano Ronaldo menggesa Manchester United untuk meletakkan harga supaya dia boleh menyempurnakan perpindahan ke kelab lain. Ronaldo dan ejennya Jorge Mendes mengadakan pertemuan dengan pengurusan di Old Trafford minggu ini bagi menyelesaikan soal masa depannya. United bagaimanapun enggan melakukannya dan tidak rela membiarkan Ronaldo yang mempunyai baki setahun lagi di Old Trafford meninggalkan mereka. The Red Devils turut merasakan mereka perlu melepaskan Ronaldo secara percuma sebagai balasan kesetiaannya terhadap kelab. Malahan, Ronaldo turut dimaklumkan tidak mengikuti jelajah pramusim United ke Thailand dan Australia atas alasan keluarga. Berita seterusnya dalam industri hiburan. Duka cita dimaklumkan buat peminat Marvel bahawa filem terbaru Thor Love and Thunder tidak akan ditayangkan di Malaysia. Perkara itu diumumkan oleh pihak Golden Screen Cinema GSC melalui ucapan di Twitter rasmi mereka. Menurut GSC, berita mengenai pembatalan tayangan itu telah diputuskan oleh Disney. Justeru GSC memohon maaf di atas segala kesulitan dan menghargai kesabaran peminat siri Marvel itu. Pihak panggungraya itu turut meminta agar peminat terus memberi sokongan dengan membeli barangan berlabel filem Thor itu daripada mereka. Pengumuman itu sekaligus menamatkan teka-teki mengenai tarikh tayangan filem Adiwira yang beberapa kali ditangguhkan sebelum ini. Sebelum ini, filem Thor Love and Thunder yang sepatutnya ditayangkan pada tarikh 7 Julai telah ditunda ke tarikh baharu iaitu 21 Julai 2022. Tidak dinyatakan secara lanjut mengapa filem ini dibatalkan, namun rata-rata peminat di ruangan komen membuat andaian ia berkemungkinan terdapat adegan dalam filem tersebut yang mempunyai unsur sensitif. Terdahulu, negara Timur Tengah mengharamkan penayangan filem Thor kerana mendakwa mengandungi unsur-unsur bertentangan dengan agama Islam, iaitu berkaitan cinta pasangan sejenis. Pastikan anda sentiasa bersama Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum.